Dalam masa terdekat, bencana alam yang dikenali sebagai panas besar menyebabkan matahari menjadi sangat panas sehingga orang ramai mesti tinggal di dalam untuk mengelakkan terbakar hingga mati. Kini semua orang menghabiskan hari mereka berhubung dengan realiti maya dan tidak pernah melihat satu sama lain secara langsung. Mereka juga mengambil ubat yang dikenali sebagai Lithium X untuk mendapatkan vitamin D dan mengelakkan masalah kesihatan mental kerana berpantang. Satu-satunya orang yang masih keluar adalah klon yang telah diubah suai untuk menahan panas dan melakukan perkara penting seperti pemeriksaan doktor. Walau bagaimanapun, Adam membenci klon dan berapa banyak orang bergantung kepada teknologi, jadi dia satu-satunya manusia biasa yang masih pergi bekerja secara peribadi. Dia memakai sut hazmat untuk memandu melalui jalan yang kosong dan dia seorang sahaja di pejabat kecuali wanita pembersih. Dia melakukan semua kerjanya dengan memakai VR diletakkan di meja kosong dan kerusi terbiar. Kerana Adam tidak pernah mengambil Lithium X, dia sering mengalami perubahan mood. Pada suatu hari, seorang doktor klon memberitahu Adam bahawa dia sakit tenat. Satu-satunya perkara yang boleh menyelamatkannya ialah penderma jantung, tetapi kematian mengejut atau semula jadi jarang berlaku pada masa kini. Adam menyebut bahawa dia mempunyai pakej insurans yang dipanggil Premium 3, yang sepatutnya memberinya klon jantung yang sihat, tetapi klon hanya dihasilkan selepas kematian seseorang untuk mengambil alih tempat mereka. Permintaan khas boleh dibuat untuk jantung, tetapi hanya jika isterinya juga menandatangani. Mereka sudah lama tidak bersama, tetapi mereka tidak pernah memfailkan perceraian demi anak-anak. Adam tidak bertindak balas dengan baik terhadap berita ini dan doktor menyedari kesihatan mentalnya yang lemah, jadi dia menghantarnya berjumpa pakar psikiatri. Kemudian di rumah, Adam bercakap dengan isterinya melalui VR menetapkan dan merayu untuk berjumpa dengannya secara peribadi tetapi dia menolak, tidak mengubah fikirannya walaupun dia mengakui dia sedang mati. Keesokan harinya Adam pergi bekerja dan bertengkar hebat dengan rakan sekerjanya. Syarikatnya membina VR set kepala yang mungkin menjadi usang tidak lama lagi kerana chip implan, tetapi rakan sekerjanya mengabaikan kebimbangannya. Selepas bekerja, Adam pergi berjumpa pakar psikiatri, tetapi terlebih dahulu seorang pengawal mengimbas iris, cap ibu jari dan seluruh badannya untuk sebarang tanda senjata. Pakar psikiatri juga adalah klon, jadi Adam mengakui dia berpendapat klon bukan orang sebenar kerana mereka tidak mempunyai emosi yang sama atau takut mati. Dia berpendapat klon hanyalah satu lagi komputer yang diprogramkan dengan pemikiran dan tindakan yang telah ditetapkan. Bercakap dengan pakar psikiatri tentang perasaannya membuatkan Adam teringat pada malam dia dan isterinya berpisah. Apabila dia tiba di rumah selepas bekerja, dia ingin meluangkan masa bersama keluarga, tetapi semua orang sibuk dalam realiti maya. Anak bongsu memakai set kepala walaupun semasa makan, anak tengah bermain tenis maya, yang sulung bermain permainan video, dan isterinya sedang berjemur di pantai maya. Memerlukan keselesaan manusia yang sebenar, Adam melegakan dirinya dengan menggunakan anak patung yang digabungkan dengan perisian nakal. Isterinya Rina secara tidak sengaja berjalan di atasnya dan ketakutan, menyedari perkara ini selalu dilakukannya apabila dia mengunci pintu. Pertengkaran berlaku dan Adam cuba menjelaskan bahawa dia tidak menipu kerana dia tidak menyambung kepada manusia lain, dia hanya menggunakan perisian kerana dia memerlukan seseorang untuk berada di sana untuknya. Walau bagaimanapun Rina masih sangat terluka, menunjukkan dia hanya menghabiskan begitu banyak masa di VR untuk bersama anak-anaknya, dan dia memutuskan hubungan mereka. Memberitahu anak-anak bahawa ayah akan tinggal di tempat lain adalah sangat sukar untuk dijelaskan kerana mereka tidak biasa dengan idea sesiapa yang meninggalkan rumah. Kembali ke masa kini, Adam tersedar selepas bermimpi buruk tentang perpisahannya dan terus merapikan dirinya dengan alat laser. Dia memutuskan untuk melawat keluarganya dan Rina enggan berjumpa dengannya kerana dia sepatutnya mempunyai perintah larangan, tetapi dia keluar apabila dia mengancam untuk memecahkan pintu. Rina tidak kisah jika dia mati dan mahu membenarkan Premium 3 menggantikannya dengan klon supaya keluarga masih boleh dibiayai, tetapi Adam menegaskan bahawa syarikatnya hampir muflis kerana chip itu. Ini bermakna dia mungkin kehilangan insurans dan pekerjaannya, jadi tidak akan ada klon untuk menjaga keluarganya selepas kematiannya. Dia ingin meminta hati dan cuba menyelamatkan syarikat untuk memberikan masa depan keluarganya, tetapi Rina tetap menolak dan menyuruh Adam mengambil Lithium X supaya fikirannya sihat untuk memikirkan rancangan.
Keesokan harinya, Adam membuat beberapa panggilan untuk mencari lelaki misteri bernama Donald Stein, menyebut teknologi chip. Selepas itu dia menyambung ke dunia maya untuk berbual dengan Maria, teman wanita perisian yang dia gunakan dengan anak patung itu. Dia tahu dia telah diprogramkan untuk memberitahunya perkara yang baik, tetapi dia masih membuatkan dia berasa lebih baik. Tiba-tiba seseorang memecah masuk ke dalam rumahnya dan merosakkan masa ini, Donald, yang mengacukan pistol ke arah Adam. Dia ingin tahu sebab Adam tahu tentang dia dan chip itu, jadi Adam menjelaskan bahawa dia berpendapat Donald ialah pencipta teknologi chip dan mahu dia membantunya menyelamatkan syarikatnya. Kemudian Adam berkongsi cerita tentang kontrak insurans. Kerani insurans telah memberitahu mereka tentang pakej insurans yang dipanggil Premium 3 yang telah dibangunkan oleh seorang jurutera bernama Donald Stein. Kerani itu juga menjelaskan bahawa insurans akan mencipta klon dalam kes kematian, tetapi balu atau duda boleh membuat pelarasan untuk menghilangkan sebarang kecacatan. Adam membenci idea itu kerana dia mencintai isterinya seperti dia, dan dia terluka apabila dia menyedari dia menyukainya. Pertengkaran berlaku dan Rina bersumpah bahawa dia hanya mahu Adam menjadi yang terbaik. Pada masa kini, Adam menjelaskan bahawa dia meneka Donald mencipta chip kerana dia adalah lelaki yang mencipta proses pengklonan, dan hanya sesuatu seperti chip itu boleh mencipta klon yang tidak terjejas oleh matahari. Dia juga mengakui bahawa dia menemui Donald melalui rekod pergigiannya. Selepas memastikan Adam bukan pengintip dari bekas syarikatnya, Donald menerima minuman dan menjelaskan bahawa dia membangunkan pengklonan manusia bukan kerana dia menyukai idea itu, tetapi kerana syarikatnya mahukan penyelesaian untuk melawan kepanasan besar. Adam juga minum dan mengaku dia benci idea untuk mengubah sesuatu tentang dirinya kerana dia mahu disayangi seadanya. Donald mengaitkan perasaan itu, mengatakan bahawa dia hanya menemui cinta sejati dalam teman wanita mayanya dan itulah sebabnya syarikatnya memecatnya. Ini membuatkan Adam memberitahu Donald kisah perpisahannya, yang mendorong Donald untuk menyatakan bahawa memandangkan Adam tidak pernah merasa sakit di dalam badannya, penyakitnya bukan fisiologi, tetapi emosi kerana dia tidak mengambil lithium X. Memandangkan Adam jelas mendambakan cinta, Donald menawarkan untuk mencipta klon yang sepadan dengan Maria, dan Adam bersetuju. Selepas Donald pergi, Adam menyedari dia terlupa pistol itu, jadi dia menyimpannya di dalam laci bersama semua ubatnya. Dia minum dan gagal bermain gitar kerana dia terus memikirkan tentang Maria. Keesokan paginya, Adam bertemu dengan ibunya dalam realiti maya dan terkejut kerana dia mendapat avatar baharu yang kelihatan muda dan menarik. Dia sangat terganggu dengan ini sehingga dia tidak perasan matahari masuk melalui tingkapnya dan membakar lengannya sehingga terlambat. Selepas bergegas menutup langsir, dia menyapu sedikit krim pada luka melecur dan kemudian tidur sebentar, memutuskan untuk tidak pergi bekerja kerana dia tidak sihat. Kemudian dia dikejutkan oleh panggilan daripada rakan sekerjanya, tetapi Adam tidak mengendahkan kebimbangannya dan segera menutup telefon sambil mematikan rakan sekerjanya. Kemudian dia memutuskan untuk minum sambil terus menatap pistol dan ubat. Pada waktu petang, Rina datang menemuinya dengan berita besar, dia boleh membuka kunci Premium 3 tanpa Adam mati. Proses itu dipanggil pembunuhan maya, yang memerlukan penggodam mencipta kertas kerja yang diperlukan untuk menipu sistem supaya menganggap Adam sudah mati. Klon Adam akan tiba dalam masa 2 hari dan mengambil alih tugas syarikat manakala Adam akan mendapat identiti baru untuk melakukan apa sahaja yang dia mahu tanpa perlu menyediakan keluarga lagi. Rina jelas teruja dengan idea untuk menggantikannya sehingga pertengkaran berlaku, dan selepas mereka berteriak sesama sendiri, Adam menyedari betapa isterinya membencinya dan anak-anaknya memerlukan bapa yang betul, jadi dia menyerah kepada rancangannya. Semasa dia menciumnya untuk mengucapkan terima kasih, Rina mendedahkan dia sudah memulakan proses itu dan syarikatnya berpendapat dia terlebih dos. Adam terkejut kerana dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, tetapi Rina hanya memberikan identiti baharunya dan kelayakan log masuk dan pergi. Pada ketika itu Adam menyedari bahawa dia tidak dapat melihat Maria lagi jadi dia bergegas mengejar Rina untuk menghinanya. Di jalan, Rina berpaling untuk menghinanya kembali dan tiba-tiba sebuah van melanggarnya, membunuhnya serta-merta. Tidak lama kemudian polis dan paramedik tiba, dan cap ibu jari Adam memberitahu polis bahawa dia masih hidup. Pegawai itu menunjukkan bahawa insurans akan menghantar Rina yang lebih baik tidak lama lagi, tetapi Adam tidak menghargai jenaka dan menangis memikirkan anak-anaknya.
Selepas itu, Adam cuba log masuk ke akaunnya, tetapi kata laluannya telah pun berubah. Kemudian dia memaksa dirinya untuk muntah untuk mengeluarkan alkohol dari sistemnya. Tiba-tiba seorang wanita muncul di pintu, ia adalah Maria, yang kelihatan seperti Maya dan mencium Adam. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat kerana dia benar-benar sempurna, namun Maria mahu mengambilnya dengan perlahan. Badannya letih kerana Donald melakukan banyak ujian untuk memastikan badannya berfungsi dengan baik, malah mereka melakukan yang kotor untuk memastikan bahagian badan itu juga berfungsi. Adam menjadi sangat cemburu dan melihat Maria mandi, semakin kecewa kerana dia sedang menggoda. Buat seketika, Adam menghayalkan wajah Rina pada badan Maria, jadi dia pergi sebelum ia menjadi lebih teruk. Seterusnya Adam melihat melalui beg Maria, mencari perlindungan dan serpihan kecil yang jelas. Semakin kecewa, Adam cuba mengalih perhatian dirinya dengan bermain gitar, tetapi dia malas. Selepas Maria selesai mandi, dia melihat anak patung yang dia pernah menjadi, mendapati ia hodoh. Adam berhadapan dengannya tentang chip itu dan dia menerangkan ia dipanggil Eternal 1, iaitu peranti yang memuat turun otak orang yang hampir mati untuk memindahkannya ke dunia maya. Hakikat bahawa sebiji chip boleh memuatkan seluruh orang membuatkan Adam berasa hairan, tetapi Maria menjadi berfalsafah. Tertanya-tanya apa sebenarnya yang diperlukan untuk menjadi manusia. Kemudian Maria mengumumkan dia akan pergi kerana cinta yang dia rasakan untuk Adam telah diprogramkan. Jadi dia ingin pergi ke sana dan mengalami perkara sebenar. Adam merayu dia untuk tinggal, tetapi Maria menciumnya selamat tinggal dan pergi. Bersendirian dan tertekan, Adam mula menari dengan anak patung itu untuk mencari keselesaan yang minimum. Walau bagaimanapun fikirannya terus menunjukkan kepadanya imej Maria memilih Donald daripadanya, dan Adam menjadi sangat marah sehingga dia mengambil pisau untuk menikam anak patung itu. Merasa seperti kehilangan dirinya, Adam pergi ke sudut untuk bergelumang dengan perasaannya yang mengerikan. Dia mengalami mimpi ngeri di mana dia bertanya kepada doktor sama ada klon benar-benar boleh merasakan kesakitan, jadi doktor itu sendiri berfikir untuk membuktikan dia juga berdarah. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang yang mengetuk, jadi dia mengambil pistol Donald dan membuka pintu hanya untuk menemui klonnya. Rina jelas memilih beberapa perubahan, memandangkan klon Adam kelihatan dan berkelakuan lebih santai dan sejuk. Adam memberitahunya tentang kematian Rina tetapi klon itu tidak peduli kerana dia suka idea klon menggantikannya juga. Dia juga bersumpah dia tidak boleh menyakiti Adam kerana klon tidak boleh menjadi ganas melainkan ia adalah untuk mempertahankan diri. Klon itu menilai keadaan rumah Adam dan mengambil gitar untuk mula bermain dengan sempurna, yang membuatkan Adam terkejut. Ini bermakna Rina menjadikannya kreatif seperti yang dia mahukan, dan klon itu menunjukkan Rina adalah seorang wanita yang hebat. Adam baru sahaja merengek dan suka untuk disenangi. Ingin tahu tentang apa lagi yang mungkin telah berubah, Adam membuat klon itu menanggalkan pakaiannya. Nampaknya mereka kelihatan betul-betul sama kecuali klonnya lebih panjang di bawah sana. Klon itu bertanya tentang kematian Rina dan Adam akhirnya kehilangannya, menjerit dan menyalahkan Donald atas masalahnya. Adam ingin mencari Donald dan membunuhnya, jadi untuk menenangkannya, klon itu mula membaca, menjadi atau tidak menjadi, kerana ia adalah drama sekolah menengah kegemaran yang mereka bintangi. Memori itu perlahan-lahan kembali dan Adam membacakannya juga, menangis kerana dia menyedari klon itu benar-benar versi dia yang sempurna. Klon Adam menegaskan dia harus menerima identiti baharunya, tetapi Adam mengalami kerosakan dan berlari ke bilik. Klon itu mengikutinya sambil menjelaskan bumi tidak lama lagi akan kosong dan kesedaran semua orang akan dipindahkan ke dunia maya. Ini membuatkan Adam sedar bahawa dia tidak boleh menjadi dirinya sendiri di dunia maya jika klon itu masih hidup, jadi dia mengarahkan pistol ke arahnya. Klon itu tidak gementar dan mengingatkan Adam bahawa dia sedang nazak, kemudian dia menyuruh dia mengambil ubat untuk membersihkan kepalanya. Adam meletakkan pistol dan hampir mengambil ubat, tetapi dia menyedari klon itu memanipulasinya jadi dia mengangkat pistol itu semula. Ini akhirnya mencetuskan mekanisme pertahanan diri klon dan pergaduhan berlaku. Kedua-dua lelaki bergelut untuk mengawal senapang dan selepas bergelut, pistol itu jatuh dan kesannya menembaknya, menyebabkan ia menembak salah seorang Adam. Jika klon atau Adam sebenar yang mati itu terpulang kepada tafsiran. Selepas itu, Adam mengebumikan mayat yang satu lagi sebelum pulang ke rumah untuk memulakan semula. Selepas mengambil gambar keluarga dan meletakkan ubat, dia melihat kedua-dua set pakaian dan memilih sut klasik.
Pada masa itu, klon Rina tiba dan pasangan itu serta-merta menyambung semula dengan ciuman. Rina terkejut dengan kegairahannya dan Adam perasan dadanya lebih besar. Kemudian pasangan itu mula merancang masa depan mereka bersama, malah mempertimbangkan untuk menggantikan anak mereka dengan klon. Tiba-tiba mereka terdengar bunyi chip mengaktifkan dan memainkan lagu gitar Adam.